Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai, pimpinan masyarakat setempat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala beri lagi kesempatan kepada kita untuk kita hadir ke rumah Allah Ta'ala, melakukan ibadat, persediaan bekalan sebelum kita sama-sama akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke alam yang seterusnya. Semua daripada kita akan menghadapi apa yang dipanggil sebagai kematian. Alam yang seterusnya kita akan berhijrah, dan manusia ini sentiasa dalam keadaan berhijrah, sentiasa dalam keadaan berhijrah. Kerana masa itu berjalan, umur berjalan, setiap saat, setiap detik umur itu berjalan. Sekarang pukul 8, tak lama lagi pukul 9. Jadi pukul 8 ni baru lagi pukul 8. Sebelum tadi pukul 7. Tak lama lagi pukul 9. Pukul 9 tu baru pukul 9. Jadi pukul 8 dah tak ada dah. Tak. Lepas tu kita akan pergi ke pukul 10. Pukul 10. Jadi pukul 9 dah tak ada. Jadi pukul 9 tu tadi, sekarang pukul 8. Tadi sebelum tadi pukul 7. Jadi pukul 8 ni kita panggil apa? Lama dah ke baru lagi pukul 8 ni? Baru. Itulah baru. Tak lama lagi berganjak ke pukul 9. Baru pukul 9. Apa? Tak lama lagi berubah ke pukul 10. Baru pukul 10. Jadi persoalannya pukul 9 tu boleh ulang balik tak? Pukul 6 tu boleh ulang balik tak? Pukul 8 boleh ulang balik? Tak boleh. Itulah dipanggil fana. Itulah dunia yang fana, binasa. Ataupun dipanggil lama. Lama dah, pukul 7 tu lama dah. Padahal tak lama, mana baru lepas je. Tapi tak boleh nak ulang, tu masalah. Dia makin ke depan. Kita ni hampir kepada kematian. Persoalannya mati tak tahu tarikh bila. Tak tahu senyap. Tak tahu Pak Ngah, tak ada dah Pak Ngah, arwah dah Pak Ngah. Tak mahu lah Pak Ngah. Ya. Pak Long tak ada, Pak Long arwah dah Pak Long. Kan? Tok Imam muda lagi. Tak apa. Segar lagi kan. Pada adat je lah. Pada tak tentu masa ni sekarang ni. Sekarang ni muda-muda tengah bawa kereta, tepuk-tepuk dada, dalam kereta lah jalan. Gosok-gosok dada, pedih. Hantar hospital kata serangan jantung. Kan? Atau mati mengejut. Mana dak makan makanan apa ni?
McDonald, KFC kan, makanan akhir zaman macam tu lah. Nabi SAW dah sebut dah, umat akhir zaman ni mati mengejut. Kita dah lihat lah makanan kita, sayur kita kan, penuh dengan dengan bahan-bahan kimia dan sebagainya lah. Jadi insya-Allah kita menyambung pengajian kita, perbincangan kita. Saya tak ingat dah kita dah berapa bulan. Berapa bulan kita dah? Akhir sekali saya datang bulan apa? Bulan 3 ke bulan 4? Tak ingat. Rasa bulan 3 ada sekali. Bulan 4 ada tak datang? PKP dah. Bulan 4 PKP. Hari ni PKP naik balik 317. Okay. Lebih tinggi daripada mula-mula PKP dulu. Mana gelombang yang pertama. Yelah benda tak nampak, kena nampak angka itu masalah. Kadang-kadang kita pun hati kecil kita sedih juga Kita semayang terpaksa jauh soft, tak boleh rapatkan soft. Dan banyak kalau mandi, kalau tempat wuduk di masjid-masjid banyak kering. Maknanya dia kering kan, sebab apa tak boleh berkongsi kolah. Tabung-tabung pun tak berjalan. Tabung tak berjalan. Kan? Allah. Kadang-kadang kita pun ialah kita ni tak ada, bukan bidang kita. Cuma kita kadang-kadang kita tertanya-tanya juga apa dia punya, apa dia panggil, faktanya, apa dia punya bendanya yang menyebabkan kena buat macam tu. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan. Memanglah kita ikut SOP, tapi cuma kadang-kadang apa sebab 1 meter, boleh jadi 1 meter dia tak tahu nak pergi kiri kanan, dia jatuh. Boleh jadi kita tak nampak kan. Cuma kena sebutlah sebab tu apa. Lagi satu, kadang-kadang SOP ni SOP untuk di masjid berbanding dengan SOP untuk di luar tempat lain. Contohnya di supermarket, ataupun di di pusat membeli belah, supermarket sama lah. Ataupun yang baru ni iaitu di penamaan jalur di Sabah kan. Kadang-kadang benda tu tak ketat sangat berbanding dengan masjid. Wallahualam, boleh jadi takut bimbang akan jadi kluster baru kluster masjid boleh jadilah. Tapi kadang-kadang kita ngapalah masjid ni macam ketat sangat. Sedangkan ya betul kita ikut SOP, kita bimbang jaga nyawa dengan jaga masalah nyawa tu. Tapi cuma kena ada sebab lah. Sebab apa buat sedemikian, apa buat sedemikian. Ada dia punya tu. Dia hantar dia punya kajian dia. Okey, buat sebab buat macam ni sekian. Bukan kita kabar kita melawan pula dah. Maksudnya kena ada fakta dia. Sebab apa buat begini? Sebab tempat lain longgar sikit. Itu je persoalan kita. Tak nak ada. Boleh jadilah. Tak ada. Tak apalah tu. Okey. Saya tak ingat kita sampai kepada bab apa ya. Iradat kita dah sampai tak? Tak ingat. Ya tak, soalan ni sampai tak soalan ni? Siapa buat kera? Sampai tak? Saya pernah sebut kat sini. Siapa buat kera, siapa buat? Belum lagi? Kudrat? Dah siap? Kudrat dah siap. Iradat belum? Okey. Hari ni kita masuk sifat yang seterusnya, sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf, iaitu al-iradah. Iradah. Apa maksud iradah? Iradah artinya maha berkehendak. Iradah artinya maha berkehendak. Jadi kita kena tahulah apa makna iradah, maha berkehendak. Kemudian kita kena tahu lawan dia.
lawan pada iradah itu. Kemudian kita kena tahu dalil. Itu 3 perkara lah. Ulama sebut kena tahu 3. Yang pertama, makna iradah itu, lawan bagi sifat iradah itu, kemudian dalil. Dalil. Sebab apa kena tahu dalil? Untuk melepaskan kita daripada iman taklid, iman ikut-ikut. Iman ikut-ikut. Jadi iman ni tak boleh ikut-ikut. Iman ni kena tahqiq, dia tak boleh ikut-ikut. Banyak di kalangan sekarang umat Islam iman ni ikut-ikut. Sebab apa? Sebab dia tak sempat belajar. Boleh jadilah. Ada setengah tu contohlah kita ambil daripada kecil. Daripada kecil lagi mula-mula di tadika. Mula-mula di tadika tak sempat nak belajar fardu ain ataupun dipanggil apa? Menerakkan akidah, menerakkan iman dalam diri dia. Umpamanya disuruh hafal nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, Asmaul Husna. Kemudian disuruh hafal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu faktor di sekolah. Faktor lain iaitu ibu bapa. Ibu bapa yang tidak menerapkan ketuhanan dalam diri anak-anak. Tak diterap pada kecil. Contohnya bercerita harian tu cerita tentang dunia, tak ada cerita akhirat. Tak cerita tentang keagungan Allah SWT, kesempurnaan Allah dalam rumah. Tak dijadikan benda tu cakap-cakap harian. Menyebabkan dalam hati anak-anak tu tidak ada iman, tak ada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ayah sambil makan, ayah sebutlah siapa yang bagi rezeki. Kan kena sebutan tu kena main di mulut. Sampai anak pun dia terbiasa dengan sebutan. Siapa yang bagi rezeki? Allah bagi rezeki, bukan ayah. Ayah ni asbab saja. Boleh jadi kita sebut begitu kan. Siapa kita pergi bercuti contohnya. Kita pergi tepi laut. Siapa yang buat laut luas ni? Laut ni siapa buat? Lalu kita sebut Allah yang buat laut. Siapa yang buat langit ni? Tak ada tiang. Rumah ada tiang, langit tak ada tiang. Jadi siapa yang pegang? Ayah tak pegang langit ni. Yang pegang siapa? Allah Subhanahu Wa Taala kan. Siapa yang mana kita kena ajar benda tu, sebutan tu. Itu di rumah. Di tadika ataupun di pasti ajar apa? Ajar tentang Asmaul Husna, ajar sifat-sifat Allah, sifat 20 disebutkan walaupun dia tak tahu, dia tak nazar lagi. Cuma budak ni dia bila hafal dia mula dapat. Kan? Bila sampai akhir balik kebetulan dia dah hafal benda tu. Jadi didikan sejak awal mungkin faktor tu. Kemudian bila dah masuk sekolah rendah ada kelas fardu ain juga. Ustaz tahu pula kan? Fardu ain. Yalah mungkin tempat kita ni tak ramai orang, tapi semua tempat tu sampai 30 orang pelajar. 30 orang pelajar, ustaz seorang. Nak kejar masa antara berapa guru? 2.5. 2.5 sampai pukul 5 tu. Nak kejar puluh pelajar tu. Nak kejar tentang Quran lagi, nak betulkan Quran. Kemudian nak betulkan fardu ain. Okey. Jadi dalam masa bekerja-kerja tu akhirnya cukup 6 tahun tak dapat segona juga. Kan? Pelajaran pagi tu memanglah akademiknya matematik memanglah. Adalah pendidikan Islam ada juga. Cuma gitulah keadaannya. Bila masuk sekolah menengah tak masuk aliran agama. Aliran agama alhamdulillah lah. Itu pun banyak juga. Orang yang sekolah aliran agama pun kadang-kadang lebih itu juga daripada sekolah menengah biasa. Kan? Kalau sekolah agama tahanlah. Kalau sekolah biasa mungkin boleh jadi ada pelajaran agama. Kalau dulu pendidikan Islam ni boleh pilih antara pendidikan Islam dan pendidikan seni. Kalau dulu kalau STAM tak lulus tak boleh naik kelas. Dulu kan? Tak boleh naik kelas. STAM tak lulus. Memang STAM nak lulus memang kena ngapai . Nak exam memang kena ngapai . Tak lulus STAM, tak masuk, tak naik kelas. Bila dah habis masuk ke universiti, ambil kos kejuruteraan, kemahiran umpamanya. Sedangkan basic agama, akidah tak diterap daripada awal. Larut dalam ilmu tu.
Belajar sampai PhD bidang kejuruteraan contohlah. Lepas tu sibuk dengan kerja, dah masuk bidang pekerjaan, sibuk kerja, keluar gelap balik gelap. Akhirnya iman orang-orang Islam, iman mereka itu iman yang ikut-ikutan. Orang panggil Islam baka. Orang kita sebut Islam baka, Islam keturunan. Apa sebab dia masuk Islam dia tak tahu. Apa sebab di Islam dia tak tahu. Okey. Jadi menyebabkan mereka itu tak belajar. Mungkin dia yakin tapi dia tak belajar. Menyebabkan dia tidak boleh mendatangkan dalil. Maka iman dia tu iman taklid. Ada ulama walaupun bukanlah pendapat yang apa ni? Kuat di kalangan ulama, bukan keseluruhan ulama, ada segelintir ulama mengatakan tak sah iman. Berat tuan-tuan kalau kita ambil lah pandangan mengatakan tak sah iman dengan iman ikut-ikut, walaupun ikut itu yakin. Ulama kata ada ulama mengatakan tidak sah iman. Berat tuan-tuan kalau tak belajar jawabnya. Berapa ramai anak orang Islam yang tak sah imannya. Cuma mujurlah ada khilaf ulama. Ulama kata yang jumhurnya mengatakan sah imannya. Kan? Anda kata imannya tu ikut-ikutan. Taklid dia panggil, ikut-ikut. Ikut tapi yakin. Tapi tak boleh nak berhujah. Umpamanya yakin Allah Taala ada wujud. Yakin Allah Taala ni sedia kala. Yakin Allah Taala ni kekal. Kan? Tetapi bila kata apa dalilnya? Tak tahu dalil. Kan? Sedangkan dalil mudah je. Alam sebagai dalil kan. Alam ni sebagai dalil bahawasanya mesti ada Tuhan yang menciptakan alam ni kan. Jadi dia tak boleh nak berdalil macam tu. Jadi iman dia ikut. Jadi jumhur ulama mengatakan walaupun imannya yakin, taklidnya jazam, tetapi dia sentiasa dalam keadaan berdosa. Itu pandangan yang kebanyakan ulama. Dia berdosa sepanjang hayat dia. Selagi mana apa? Selagi dia berpeluang untuk belajar. Dan apabila dia belajar tu dia boleh mendatangkan dalil. Kita ada kelas, ada kuliah, kan? Ada guru. Kalau dulu kena musafir, sekarang ni guru musafir. Bukan anak murid musafir, guru datang musafir. Dulu kena musafir, kena kampung sebelah. Tak dapat kampung sebelah, daerah sebelah, kan? Dulu orang mengaji sampai ke Kelantan, pergi mengaji pondok, kan? Sebelum daripada tu tahun 30-an dulu orang pergi mengaji ke ke Mekah dulu kan, ke Mekah, ke India, di Ubay. Malaysia tak ada apa lagi. Tahun bila tu Universiti Malaya baru kutip benda tu. Tuan Abdul Razak Tuan Abdul Razak bukan Tunku Abdul Rahman, Universiti Malaya yang kutip Jongkong tu kan. Nak buat tu. Mana baru bila mula start kutip tu saya tak tahu sangat. Tengku Abdul Rahman, makna baru lagi tempat kita ni. Tapi sekarang ni dah ada peluang semua belajar. Ustaz pun ada, tok guru pun ada. Kalau kata sini tak ada, pergi tempat sebelah kan, masjid lain untuk kita belajar ilmu. Jadi sepatutnya tak ada lagi umat Islam yang imannya ikut-ikut. Imannya ikut-ikut. Itu sebab itulah ulama dulu dia menggariskan dalil. Contohnya kita sebut hari ni sifat iradah. Apa makna iradah? Apa lawan bagi sifat iradah? Apa dalil sifat iradah? Gitu kan. Jadi apa maksud iradah? Maknanya maha berkehendak, menentukan sekalian mungkin tentang ada ataupun tiadanya. Allah Ta'ala ni maha berkehendak, menentukan sekalian mungkin tentang ada ataupun tiadanya. Hakikatnya satu sifat Allah yang qadim lagi azali, yang sabit tetap berdiri pada zat Allah Ta'ala, dengan menentukan segala yang harus dan setengah yang mungkin. Kan? Seperti orang yang beriman terhadap kepercayaan orang yang beriman terhadap iradah Allah Ta'ala, iaitu beriktikad dan percaya yang putus segala hal yang telah berlaku, sedang berlaku, lagi akan berlaku adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wajib jua beriktikad manusia mempunyai usaha dan ikhtiar sebagai jalan kehambaan. Okey. Maknanya maha berkehendak. Allah Ta'ala ni maha berkehendak. Itu iradah tu.
menentukan sekalian yang mungkin. Apa mungkin? Alam lah. Mungkin ni alam. Bahasa Melayu kita mungkin lah, mungkin. Jadi bila sebut mungkin ni, suatu benda yang Allah Ta'ala kehendaki adanya. Contohnya kita kata alam. Sebab apa dia panggil mungkin? Sebab mungkin Allah buat, mungkin Allah tidak buat. Tetapi sebab apa ada alam? Sebab Allah kehendaki ada. Itu maknanya sebagai dalil menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat maha berkehendak. Tetapi andai kata Allah Ta'ala tidak jadikan sekalipun, Allah Ta'ala tetap sifatnya maha berkehendak. Kena faham gitu. Contohnya Allah Ta'ala ni kita gelar Al-Khaliq, mencipta. Kemudian Allah Ta'ala ni digelar juga Al-Mudabbir, yang mentadbir. Dia mencipta, kemudian dia mentadbir. Kita tak boleh kata bila Allah cipta baru dipanggil Al-Khaliq, tak boleh. Sebab nama Allah Ta'ala itu, sifat Allah Ta'ala itu Qadim, tiada permulaan, kan? Nampak situ? Jadi walaupun Allah Ta'ala tidak buat alam ni, Allah tetap dipanggil Al-Khaliq, maha pencipta. Kalau Allah Ta'ala tak buat alam ni sekalipun, Allah Ta'ala digelar iradah, maha berkehendak. Kalau Allah Ta'ala tak cipta alam ni sekalipun, Allah Ta'ala tetap digelar sebagai ilmu, yang maha berilmu. Contoh nak mendekatkan faham lah, masjid. Walaupun masjid ini tukang tak buat, kan? Tukang tak buat masjid ni, tapi kita kenal Pak Long tu tukang. Pak Long tu pandai bertukang, kan? Tapi masjid tak buat lagi. Sebab apa? Pak Long tak nak buat lagi. Tapi walaupun masjid tak buat, Pak Long tu bertukang lah. Dia seorang tukang. Dia pandai. Dia ada kederat lagi nak bertukang. Kemudian dia ada, cuma dia tak berkehendak jadikan lagi. Tak pernah tak kehendak untuk mendirikan masjid umpamanya. Kan? Begitulah umpamanya Allah, walaupun alam ni tidak dicipta, maka Allah Ta'ala tetap Al-Khaliq. Macam manusia tak? Manusia dapat sijil. Dapat sijil baru kita panggil, contohnya sijil doktor, baru jadi doktor. Dapat sijil apa ni? Sijil engineer, baru boleh jadi engineer. Dapat sijil apa lagi? Apa ni? Cikgu, baru boleh jadi cikgu. Nampak kan? Dapat sijil baru boleh cikgu. Tok guru pun tak tahu anak murid dia boleh jadi apa. Dia ngajar boleh ngajar, tapi tak tahu boleh bilang ni jadi doktor, yang ni jadi engineer, yang ni jadi profesor. Tak tahu lagi. Melainkan bila dah lulus profesor esok barulah boleh jadi doktor. Bila dapat sijil baru jadi doktor. Allah dah, Allah Ta'ala walaupun dia tidak mencipta alam, Allah Ta'ala tetap maha mengetahui. Allah Ta'ala tetap maha berkuasa. Allah Ta'ala tetap maha berkehendak. Itu dipanggil Qadim lagi azali, kan? Menentukan sekali yang mungkin. Apa semua sekali? Makhluk semua sekali. Mungkin ataupun bahasa lain harus, ya. Dia dua je yang sebenarnya wujud. Yang ada dua je. Apa yang ada dua? Apa yang ada dua tu? Yang pertama yang wajibul wujud, yang mesti ada. Apa yang mesti ada? Apa yang mesti ada? Allah lah. Allah lah yang mesti ada. Alam, yang kedua yang wujud alam. Alam ni mesti ada ke tak? Tak. Alam ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sebab apa ada alam? Sebab Allah nak adakan, baru ada alam. Kena faham situ. Jadi Allah yang mesti ada, ataupun bahasa kitab dia panggil wajibul wujud. Kalau cerita wajib wujud, pening dah. Bila sebut mesti, mana wajib? Mana Allah mesti ada. Adapun alam ini mungkin ada. Sebab itulah disebut Allah maha berkehendak menentukan sekalian yang mungkin, sekalian makhluk alam. Apa makna alam? Apa makna alam? Ayatnya mudah, bahasa Melayu bukan bahasa Arab pun. Kan payah fikir. Kalau tidak kita tak boleh nafi isbat, tuan-tuan. Sama, saudara Allah sama dengan alam, tak boleh gitu. Kena kenal alam. Apa maksud alam? Alam, apa maksud alam? Dia kena farakkan antara dua. Allah dan alam. Apa maksud alam? Mudah je.
Contoh kita kata, nak beza lelaki dengan perempuan. Kalau dia lelaki, maka dia tidak perempuan. Kalau dia perempuan, maka dia tidak lelaki. Jadi Allah dengan alam apa bezanya? Ke sama lelaki dengan perempuan? Cakap alam ni apa maksudnya? Selain daripada Allah kan? Bahasa Melayu kan? Bukan ke bahasa Arab. Mana alam ni ada selain daripada Allah semua alam. Adapun Allah itu khaliq. Alam ni makhluk. Kan? Allah tu pencipta alam ni yang diciptakan. Mudah. Alam ni selain daripada Allah. Itulah maknanya selain daripada Allah semua Allah tentukan. Dah tentukan. Bal huwa Quranun Majid fi Lauhil Mahfuz. Allah Taala dah tentu dah semua. Dalam ilmu Allah, dalam kehendak Allah semua dah tentu dah. Sebelum Allah Taala buat alam, disebut dalam Sahih Bukhari, Allah Taala menulis, mengangkat qalam selama 50,000 tahun. Nak jadi ke plan apa ni, alam semua sekali ni, daripada dunia mula dijadikan, Adam bila dijadikan, syurga bila buat, neraka bila buat, kiamat bila, kan, simpulan-simpulan mati bila, hidup bila, semua sekali perjalanan ni alam. Kita kena faham alam ni masih Allah, barang yang lain pada Allah selama 50,000 tahun. Jangan tanyalah macam mana Allah menulis. Pula dah. Kan? Allah menulis laisa kamitsli syai'. Balik ke situ pula lah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Taala pada tiap-tiap yang baru ni apa kita makhluk. Nampak Allah tulis semua. Saya guna analogi gini semua. Kalau kita tengok cerita Gerak Khas, kan? Episod yang ke-20, kes apa? Kes apa episod 30? 20. Filem Gerak Khas siapa buat? Siapa producer dia? Yusuf Aslam kan? Yusuf Aslam. Jadi episod ke-20 kes apa? Orang yang selalu tengok TV dia tahu lah. Kita ni tengok TV boleh katakan sebulan sekali pun nak wujud. Tak ada semua tengok TV. Balik dah letih dah. Balik tengah malam letih dah. Siang tak ada. Kan? Episod 20 cerita benda. Kes apa? Gerak Khas kan cerita polis kan? Jadi setiap episod dia ada kes dia. Kes apa episod 20? Tak tahu lah. Boleh jadi kes rasuah, boleh jadilah. Kes rasuah, kes apa lagi? Kes pecah tanah. Apa dia? Roka tanah haram kan? Jadi episod nombor 20 tu, siapa yang tahu? Yusuf Aslam tahu. Kena tanya Yusuf Aslam. Datuk, episod 20 ni kes apa? Kan? Jadi alam ni Allah yang tahu. Pergerakan alam semua Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Nampak situ ya? Dah ada dalam plan Allah SWT. Kalau nak buat rumah ni kena ada plan. Alam ni pun ada plan Allah Ta'ala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Sama ada hanya dua perkara je lah Allah buat. Sikit je lah perkaranya kan. Yang pertama ada, yang kedua tak ada. Macam cik semua lah pula. Kejap ada, kejap tak ada. Itu je kerja Allah. Nampak sikit je. Semua sekali lah. Apa yang adanya itu Allah tentukan, yang tiadanya itu Allah Ta'ala tentukan. Apa yang tiada? Contoh macam ni, Allah Ta'ala jadikan kita lelaki, Allah Ta'ala tidak berkehendakkan kita jadi perempuan. Begitulah. Nampak? Banyak kerjanya. Allah Ta'ala berkehendakkan kita hidup, Allah Ta'ala tidak berkehendakkan kita mati. Allah berkehendak kita sihat, Allah Ta'ala tak berkehendakkan kita sakit. Nampak tu? Banyak tak kerja Allah? Banyaklah, semua alam kerja Allah. Allah berkehendakkan datang COVID. Contohnya, semua atas kehendak Allah. Allah Subhanahu Wa Taala atas kehendak Allah. Ataupun tiada Allah Ta'ala, antara lain Allah Ta'ala tidak kehendaki adanya, iaitu Tuhan yang selain daripada Allah. Syarikul bari, syirik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hakikat satu sifat yang qadim lagi azali yang sabit tetap berdiri pada zat Allah Ta'ala. Itu boleh faham tadi ya. Jadi walaupun Allah Ta'ala ni tidak nak menjadikan suatu ataupun alam ni tak ada, Allah Ta'ala tetap bersifat dengan maha berkehendak. Itu kena faham sikit lah. Betul lah, berdiri pada zat, memang lah diri Allah, zat Allah yang bersifat. Gitu.
Jadi kepercayaan orang yang beriman terhadap iradah Allah Ta'ala itu beriktikad dan percaya yang putus. Mana iktikad yang putus, yang percaya bulat, jazam 100% bahawasanya segala hal yang telah berlaku. Bila yang telah berlaku? Yang telah berlaku bila? Yang telah berlaku zaman tu kita dulu, zaman moyang kita dulu, zaman Nabi Adam AS. Semua sekali itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kufur Fir'aun atas kehendak Allah. Beriman atas kehendak Allah. Semua sekali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang telah berlaku. Yang sedang berlaku apa sekarang? Sekarang ni yang sedang berlaku. Semua sekali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Menentukan kemudian memberi bekas dengan kudratnya dan mencipta sesuatu itu atas ilmunya. Sebab tu dia sabit ketiga-tiga tu, kudrat, iradat, ilmu. Kan? Kata tukang mesti tukang nak buat masjid mesti dia ada kudrat. Kemudian mesti dah dia berkehendak buat masjid. Kemudian mestilah dia ada ilmu buat masjid. Kalau tak ada ilmu, habis bengkok tiang-tiang masjid tak jadi. Kan? Jadi dia ketiga-tiga tu maknanya berlaziman. Kan? Kemudian yang akan berlaku kita esok, tak perlu jauh esok, kejap lagi pukul 10, mati ke hidup kita tahu. Esok macam mana kehidupan kita, rezeki kita pakai mana, banyak ke rezeki kita, kurang ke, kalau meniaga esok untung ke tak untung, semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Akan datang cucu kita berapa orang, cicit kita berapa orang, kiamat bila, selepas kiamat itu macam mana cerita, berapa orang ahli neraka, berapa orang ahli syurga. Kan? Semua sekali atas kehendak Allah SWT. Berapa lama berhimpun di mahsyar, semua sekali atas kehendak Allah SWT. Tak apa lama sikit kan? Bulan sekali kan? Tak apa lah. Dah lama dah relax. Jadi sekali kena lama sikit lah kan? Yang akan berlaku semua sekali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terlepas walaupun sedikit. Baik buruk, taat maksiat, hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi orang tanya, ada orang tanya, biasa ustaz kalau dia ceramah dia akan sebut gini, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri dia. Betul tak cakap itu? Betul. Kalau Dr. Guru dulu dia kata baik ke buruk ke hakikat daripada Allah. Betul? Jawapannya dua-dua betul. Sebab apa? Sebab Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar, kita ada usaha dan ikhtiar. Kita bukan serah kepada Allah bulat-bulat. Kita ada usaha dan ikhtiar, baru tawakal. Usaha, ikhtiar dan tawakal. Amin. Jadi cakap ustaz tadi betul juga. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah itu datang daripadanya, daripada aku sendiri. Jadi itu dia panggil adab. Dia panggil adab. Adab syariat dia panggil. Kenapa? Quran dah sebut ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min syai'atin fa min nafsi. Apa saja menimpa aku daripada kebaikan daripada Allah, dibangsakan kepada Allah. Apa saja menimpa aku daripada keburukan, maka dibangsakan pada kelemahan diri aku sendiri. Betul cakap itu pada syariat. Tadi baik pada Allah, jahat pun pada Allah juga hakikatnya. Betul cakap itu pada hakikat. Betul lah tu. Cuma ustaz tadi cakap itu dia tak sontok dalam hati. Pasal apa? Dia ngaji tak. Maksudnya baik datang daripada Allah, buruk datang pada diri, ikhtiar dirinya. Maknanya walaupun begitu tak sontok dalam hati, ikhtiar dia memberi bekas. Itu orang mengaji. Lepas tu kena mengaji. Tapi kalau sontok, ikhtiar kita memberi bekas, boleh menyebabkan batal syahadah pula. Batal syahadah.
Batal pula. Guru iman pula lagi berat. Ikhtiar kita memberi bekas. Dia cakap macam tadi, usaha dan ikhtiar. Yang baik itu datang pada Allah, yang buruk itu, yang kurang itu datang pada kelemahan diri aku sendiri. Itu makna dia panggil adab seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adab hakikatnya baik dan buruk semua dari Allah. Taat maksiat dari Allah. Kan? Iman kufur dari Allah. Tak boleh kita nak persoalkan sebab apa? Allah Taala itu Tuhan. Allah Taala itu Tuhan. Kan? Kita kuli dia hamba, nak mana nak sama. Kan? Kita kuli Allah. Allah itu Tuhan kita kan. Okey. Semua sekali yang telah berlaku, yang sedang sekarang berlaku, yang lagi akan datang berlaku, semua sekali adalah dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib juga beriktikad manusia mempunyai usaha dan ikhtiar sebagai jalan kehambaan. Ada usaha dan ikhtiar sebagai jalan kehambaan. Ada pahala pula. Kita usaha ada pahala. Kan kita usaha berdakwah ada pahala. Kita ajak orang kepada kebaikan ada pahala. Ajak orang ke masjid ada pahala. Walaupun orang tak nak ada pahala. Natijah tu bukan kerja kita. Hidayah tu bukan kerja kita. Yang kerja kita ajak orang kepada kebaikan. Kan? Gitu. Jadi usaha natijah itu daripada Allah. Kan? Ajak itu tadi. Semua sekali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sama Allah Taala perintah. Nanti dia akan bincang antara perintah dan kehendak Allah. Antara perintah dan kehendak. Contohnya Allah Taala perintah kepada Nabi Musa alaihissalam kan, izhaba ila fir'aun kan, pergilah Musa kepada Fir'aun dakwah. Walaupun Allah Taala tahu Nabi Musa tu memang tak beriman. Allah Taala kehendaki, Allah tidak kehendaki Nabi Musa itu beriman, tetapi Allah Taala perintah kepada Nabi Muhammad dakwah kepada Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun. Dah tahu dah Fir'aun itu tidak beriman. Abu Lahab Allah Taala dah tahu dah, Abu Lahab tak beriman. Abu Jahal Allah Taala tahu dah, Abu Jahal tidak beriman. Tapi boleh tak kita kata Abu Jahal tak beriman tu Allah tak betul? Tak boleh. Sebab Allah Taala tu Tuhan, kita ni makhluk hakikatnya baik. Payah itu, payah nak duduk tengah itu. Kan? Okey, lawan bagi sifat iradah iaitu karahiyah. Karahiyah maknanya tergagap. Mustahil. Allah Ta'ala maksud tidak berkehendaklah karahiyah tergagap. Contohnya lupa, Allah lupa, boleh gitu? Tak boleh, mustahil. Allah Ta'ala lupa. Allah tidak sekali-kali lupa. Di akhirat esok Allah Ta'ala segala amalan kita dikirim, tak ada yang lupa. Allah Ta'ala tak lupa, tak ada miss, tak ada skip. Allah Ta'ala tak skip pun amalan kita semua. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar zarah semua Allah akan balas. Kan? Allah tak lupa. Lupa ni mustahil. Kalau kita pergi masjid, berapa jauh perjalanan kita ke masjid? Jauh kan? Putaran tayar tu berapa bunga tayar kita haul nak sampai ke masjid. Saya lebih jauh pun ke. Kan? Kejap tayar potong. Elemen kejap. Tak sampai sebulan elemen. Sepih pun tak sampai sebulan. Itu sedap jalan jauh ni. Dapat banyak. Jalan dekat Jadi tuan-tuan kalau nak dapat banyak pusing dulu. Start pukul 5 dah pusing nak jenerok dia. Tapi ni yang pergi masjid kan. Jadi boleh challenge dengan saya lah. Saya dah hitung dulu. Kan? Jadi tiap-tiap semua tu Allah Ta'ala tahu ya? Jadi Allah Ta'ala tak lupa sama sekali. Yang ni dulu ingat, tapi ketika berlaku jadi tidak ingat. Saya suka buat contoh macam Proton Saga. Lepas kilang Proton Saga buat, lepas tu brake tak makan. Dia punya kualiti brake tu kurang bagus Proton Saga. Suspensionnya kurang bagus. Jadi dah buat dah keluar berapa unit dah Proton Saga. Tak bagus ni, suspension kurang memuaskan. Jadi keluaran yang akan datang di suara kita buat yang lebih baik lagi. Adakah Allah gitu? Tak. Allah tidak sekali-kali silap ataupun lupa ataupun lalai, mustahil pada Allah. Tidak sekali-kali lalai.
Contohnya umpama memang tidak tahu lalu, tidak pernah ada ingatan, mustahil itu sifat mustahil bagi Allah SWT. Ataupun elat, umpamanya wujud Allah ialah sebab wujud alam, boleh? Kan kita sebut itu. Kalau kita cakap wujud Allah, wujud alam sebab wujud Allah, boleh? Tak betul cakap tu kan? Tak betul. Maknanya wujud alam disebabkan kudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala pada menjadinya alam. Itu baru betul cakap. Kemudian tabiat, perangai atau kebiasaan tak boleh, ya. Ataupun dipaksa oleh lain, dipaksa oleh kehendak manusia, tak boleh. Kita doa paksa Allah Taala nak tunaikan kehendak kita, tak boleh. Kan kadang-kadang kita doa lain, Allah Taala bagi lain. Kadang-kadang kita doa kaya, Allah Taala tak bagi kaya, Allah Taala kekal kita susah. Tapi tak adalah sampai tak makan cukup, belanja cukup, tapi taklah kaya sangat. Boleh jadi kalau kita kaya, kita lupa munajat pada Allah, kita tinggal sembahyang, kita tinggal solat jemaah umpamanya kan, kita tinggal majlis ilmu. Jadi boleh jadilah itu antara kasih sayang Allah. Allah Ta'ala tak jadikan kita tak mengikut turut apa yang kita kehendak. Kan umpama. Okey. Jadi alam dulu tadi, alam ni maksudnya 4 kategori mungkin tadi, yakni alam yang telah ada, alam yang sedang ada, alam yang akan diadakan. Alam yang telah ada mudahlah, yang dah ada dulu semua atas kehendak Allah. Alam yang sedang ada sekarang ni dalam kehendak Allah. Alam yang akan diadakan lagi akan datang, kiamat bila, berapa lama lagi kiamat, itu atas kehendak Allah. Alam yang tidak akan diadakan itu atas kehendak Allah. Allah Ta'ala tak hendak jadikan, atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil yang ini iaitu firman Allah Ta'ala, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Itu dalam ayat Quran. Itu dalil naqli. Dalil aklinya, akalnya dengan kudrat maka memberi bekas kepada terciptanya alam. Dengan kudrat Allah Ta'ala maka memberi bekas pada terciptanya alam. Alam terjadi dengan sebab kudrat Allah SWT. Tetapi jika Allah tidak mempunyai sifat berkehendak, kalau Allah Ta'ala tak hendak buat alam, tentu tidak akan terjadi alam ini kerana dia tidak berkehendak. Tak ada kehendak. Kita dah kerja lama 50 tahun bawa lori, lama dah pegang steering, nak muntah pegang steering. Rasa macam dah pernah cerita di sini. Lama dah 50 tahun bawa lori, trailer. Kira lepas mencen ni dia tak ada tu nak pegang steering, kan? Tiba lepas mencen, duduk rumah kerja, anak hadiah, anak kaya, anak hadiah mesti. Ambillah mesti ayah. Ini boleh pergi Bekasari, boleh pergi Bekasari Kuala Kerak, kan? Boleh pergi Jerantuk, kan? Bawa dalam kereta ni. Ayah khabar apa? Kau dah jemu dah bawa kereta 50 tahun pegang steering. Jemu saja dah pegang steering. Nak muntah tengok steering. Senang cerita macam ni, awak jemput je lah. Kau telefon je awak, kan? Nak pergi Bekasari kau telefon je lah awak. Nak pergi Pasar Malam Kuala Kerak, jemput je lah awak. Jemu dah pegang steering. Masa ni lah nak gunakan anak, kan? Anak duduk Kuala Kerak tu, duduk dekat-dekat je lah, kan? Jemput lah. Nak cerita je kalau ayah tak nak tak gerak kereta tu. Itulah ceritanya. Walaupun kereta besar mesti sekalipun, kalau ayah tak nak jangan gerakkan kereta, tak gerak. Gitu. Itu umpama analoginya, kan. Jadi alam ni andai kata Allah berkuasa, Allah tidak kehendak, maka tak jadi alam. Kan? Tentu dia akan terjadi alam ni kerana dia tidak berkehendak. Dengan ketiadaan sifat berkehendak maka tidak akan juga wujudnya alam ini. Sedangkan tiadanya alam ini adalah mustahil, sebab mata kepada kita sudah menyaksikan kewujudan alam musyahadah yang kita dalam. Itu jadi alam ini sebagai dalil. Sebab ada orang dulu dipanggil baharu alam ini, kan. Allah Ta'ala ni wujud, erti wujud ada, lawannya tiada, mustahil tiada, wajib ada. Dalilnya baharu alam ini. Alam ini sebagai dalil Allah SWT wujud, bersifat dengan sifat kesempurnaan. Okey, perintah dan kehendak. Kadang-kadang amar, iaitu perintah suruhan, muafakat dengan iradah, kehendak. Dan kadang-kadang amar, iaitu perintah suruhan bersalahan dengan iradah. Contoh utama, kadang-kadang Allah Ta'ala perintah, tetapi Allah Ta'ala tidak kehendaki, tidak muafakat.
Perintah dengan kehendak Allah. Ada ketika perintah bersalahan pula dengan iradah, ada ketika bertepatan dengan kehendak. Contoh kita kata, contoh pertama, Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq beriman. Contoh kedua, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada Abu Lahab, tetapi Abu Lahab tidak beriman. Nampak antara perintah dan kehendak. Contoh macam ni, hubungan amar, perintah dan iradat, kehendak. Kadang-kadang amar, perintah dan suruhan muafakat dengan iradat, dan kadang-kadang perintah dan suruhan bersalahan dengan iradat. Contoh macam ni, Allah Ta'ala kehendak dan Allah Ta'ala tak suruh. Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala tak suruh. Contoh apa? Segala pekerjaan kufur dan maksiat, Allah Ta'ala kehendak jadikan perbuatan, kehendak jadikan perbuatan kufur dan maksiat. Kan ada kalau tidak berlaku pertembungan, Allah Ta'ala janji dah akan berlaku pertembungan di antara hak dan batil sampai kiamat. Itu janji Allah. Kenapa Allah Ta'ala buat gitu? Kalau dia menang Islam, dakwah menang apa? Agak penuh masjid, kan? Umpama je kan. Kenapa Islam tak umpama lemah? Umpama gitu kan. Jangan kita kata lemah lah Allah gitu, kan? Kalau kita ajak orang buat kebaikan, tapi bukan semua orang buat, umpamanya kan, kalau kita kata gitu Allah ni, kalau gitu Allah ni nak biarlah agama ni, dah kena faham di situ. Akidah kita kena letak di situ. Segala pekerjaan kufur dan maksiat, jatuh kufur bagi orang yang dikehendaki Allah Ta'ala untuk menjadi kufur. Ini kehendak Allah. Tetapi Allah Ta'ala tak perintahkan orang itu jadi kufur. Kita kena faham. Boleh sikit? Boleh tangkap. Yang kedua, Allah Ta'ala tak kehendaki, tetapi Allah Ta'ala perintah. Contoh apa? Iman Abu Jahal dan Abu Lahab. Rasulullah menyuruh mereka beriman, tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tidak berkehendak untuk menjadikan mereka beriman. Ini Allah Ta'ala kehendaki iman, maknanya Allah Ta'ala tidak kehendaki iman pada Abu Lahab dan Abu Jahal. Sedangkan Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad SAW berdakwah. Itu kerja dakwah kena letak. Kerja dakwah dengan hidayah satu sama lain. Dakwah kita usaha, kita jihad, dapat pahala. Nampak? Kita kiaslah kerja. Kita kerja dapat pahala. Kita menolong getah dapat pahala. Kaya ke miskin itu kehendak Allah SWT. Itu contohnya kan. Natijah ni pada Allah. Tapi kerja terdapat pahala, usaha dakwah dapat pahala, perang jihad dapat pahala, semua dapat pahala. Cegah kemungkaran dapat pahala. Jangan biar Allah. Mana pula dia lain begitu dah. Dah takdir jadi gitu. Itu salah mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, yang ketiga, Allah kehendak dan Allah suruh. Allah kehendak dan Allah suruh. Contohnya apa? Iman Abu Bakar. Allah kehendak Abu Bakar dan Allah suruh Abu Bakar itu beriman, dengan asbab dakwah Nabi SAW. Yang keempat, Allah Ta'ala tidak kehendaki, kemudian Allah Ta'ala tidak juga suruh. Contohnya apa? Abu Bakar dan segala orang yang beriman menjadi kufuran. Mudahlah. Jadi hasilnya kena faham situ. Okey. Boleh letak di situ antara apa ni kehendak dan perintah. Antara kehendak dan perintah. Ada soalan? Tak ada. Tak apa-apa kayaknya. Tapi boleh faham di sini tak apa. Walaupun kufur Abu Lahab, tetapi hakikatnya baik di sisi Allah. Itu payah nak sebab itu kan. Tetapi pada syariat, kena faham pada syariat. Kalau kita kata baik semua,
Maka apa guna diturunkan Al-Quran, apa guna diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan? Nabi berperang, Nabi cegah kemungkaran, Nabi berdakwah kan? Di situ. Walaupun ramai orang ada orang tak terima, ada orang perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berperang sampai luka-luka. Dalam perang Uhud sampai luka tertusuk panah pada muka Nabi kan? Patah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Dalam Taif, peristiwa Taif, Nabi dakwah orang tak terima, dibalik batu pula berdarah sehingga penuh darah dalam kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Mana ada usaha, di situlah pahala. Rebut pahala pada usaha kan. Usaha-usaha menang ke kalah sisi Allah. Allah Taala menang ke kalah ke, kaya ke, miskin ke, dah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu iktiqad kita. Tapi kita beramal hari ni dapat pahala. Kita semayang, puasa, zakat, pergi buat kebaikan atau berhubung ini dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kita habis itu akan datang kita masuk ilmu. Allah Subhanahu wa taala. Tu boleh sikit lagi. Berat dah kepala. Berat kepala. Jadi ilmu ni dia makin sikit dah ni. Ilmu hayat, Maha berilmu Allah Subhanahu. Ada? Nampak? Tak nampak? Tak nampak. Bukan tak nampak, benda tu tak cerah. Cahaya tu kurang, dia tak besar. Bukan kita tak nampak, dia kurang besar. Ada soalan tak ada? Benda-benda lain pun boleh insyaAllah. Kau ada soalan? Faham lagu Kalau faham lagu alhamdulillah ya. Dipanggil as-sukutu alamatir ridha. Diam tu alamatnya ridha. Kalau masuk Minang, kalau sedia tu anak dara setuju lah. Faham? Jadi saya rasa cukup sekadar itu malam insya-Allah. Ya, kita pun kena kata tadi kena ikut SOP. Jadi kita kena berhenti. Bulan lepas minta maaf ya. Tak ada tu. Tak ada dia ada masa dia hilang je daripada tak ada nak tengok jadual yang satu, lepas tu dia lupa kita. Lepas saya sibuk dia tak ada dia kembali insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita insya-Allah. Jadi kita tangguh malam ini dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.